Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 5 bab 4 percukaian. Kita akan membincangkan standard kandungan 4.1 percukaian dan standard pembelajaran 4.1.2 menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya, kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 99 sehingga 103. Di dalam video kali ini kita akan membincangkan yang pertamanya adalah jenis cukai yang ada di Malaysia. Kemudian yang keduanya adalah sasaran cukai tersebut. Kemudian yang ketiga, pihak berkuasa yang bertanggungjawab mengutip cukai tersebut. Yang keempat, pengelakan cukai. Apakah pengelakan cukai yang selalu dibuat? Kemudian yang kelima, hukuman kepada pengelakan cukai tersebut. Dan yang terakhir, perundangan iaitu undang-undang yang digunakan. Di sini terdapat jadual yang menerangkan tentang jenis cukai, sasaran cukai dan juga pihak berkuasa yang terlibat dalam memungut cukai tersebut. Kita lihat jenis cukai yang pertama di sini adalah cukai pendapatan. Sasaran cukai pendapatan ini adalah kepada individu ataupun syarikat, di mana individu itu adalah individu yang bergaji. Dan pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai pendapatan adalah LHDN ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita lihat pula jenis cukai yang kedua adalah cukai jalan. Sasaran cukai jalan ini adalah kepada pemilik kenderaan, iaitu kenderaan bermotor. Dan pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai ini adalah JPJ, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan. Kita lihat pula jenis cukai yang ketiga di sini adalah cukai pintu ataupun disebut juga sebagai cukai taksiran. Sasaran cukai ini adalah kepada pemilik kediaman ataupun premis. Dan pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai ini adalah PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan. PBT di Perlis misalnya adalah Majlis Perbandaran Kangar, ataupun kalau untuk penduduk di daerah Kubang Pasu, PBT-nya adalah Majlis Perbandaran Kubang Pasu. Seterusnya terlihat jenis cukai yang seterusnya adalah cukai tanah. Sasaran cukai ini adalah kepada pemilik tanah dan pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai ini adalah Pejabat Tanah dan Galian. Dan seterusnya cukai yang terakhir yang akan kita bincangkan di sini adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Sasaran cukai ini adalah pengeluar dan pembekal perkhidmatan dan pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai ini adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Baiklah. Seterusnya mari kita lihat pula kesan pengelakan cukai. Kita lihat cukai yang pertama di sini adalah cukai pendapatan dan pihak berkuasanya adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pengelakan cukai yang pertama di sini adalah tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Jadi, sebagai hukumannya, boleh didenda RM200 sehingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan hukuman ini memakai perundangan Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 112-1. Kemudian kita lihat pengelakan cukai yang seterusnya di sini adalah tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP. Di mana hukuman yang boleh dikenakan adalah denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Hukuman ini memakai Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 113-1-A. Kita lihat pula pengelakan cukai yang seterusnya di sini adalah memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Dan hukuman yang boleh dikenakan adalah denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Dan hukuman ini
Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53, Seksyen 113-1 B. Dan pengelakkan cukai yang terakhir di sini adalah sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Dan hukuman yang boleh dikenakan adalah denda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Hukuman ini memakai Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53, Seksyen 114-1. Baiklah, seterusnya kita lihat kesan pengelakan cukai bagi cukai jalan, di mana pihak berkuasanya adalah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia iaitu JPJ. Pengelakan cukai yang selalu dilakukan adalah menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah ataupun cukai jalan itu telah pun tamat tempoh. Jadi hukumannya di sini adalah boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Dan undang-undang yang digunakan pakai dalam hukuman ini adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 Seksyen 23 kurungan 1. Kita teruskan lagi dengan kesan mengelakkan cukai bagi cukai pintu, di mana dikutip oleh pihak berkuasa tempatan. Kalau di sini dipaparkan Majlis Pembandaran Kangar untuk Negeri Perlis dan Majlis Pembandaran Kubang Pasu untuk daerah Kubang Pasu di Kedah Darul Aman. Pengelakan cukai yang pertama di sini adalah bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, di mana berlakunya tunggakan. Jadi tindakan yang boleh dikenakan di sini adalah notis dalam borang E akan dikeluarkan. Dan tindakan ini mengguna perundangan Akta Kerajaan Tempatan 1976 kurungan Akta 171 Seksyen 147 dan 148. Pengelakan cukai yang kedua di sini adalah masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Jadi tindakan yang boleh dikenakannya adalah waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Dan tindakan ini mengguna pakai Akta Kerajaan Tempatan 1976 kurungan Akta 171 Seksyen 147 dan 148. Baiklah, kita teruskan lagi kesan pengelakan cukai. Kali ini kita lihat cukai tanah. Cukai tanah dikutip oleh Pejabat Tanah dan Galian Negeri masing-masing. Kita lihat pengelakan cukai yang pertama di sini adalah bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Tindakan yang boleh dikenakan adalah notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan dan tindakan ini mengguna pakai Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Seterusnya, pengelakan cukai yang kedua adalah masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan. Tindakan yang boleh dikenakan adalah tanah boleh dirampas atau dilucut hak dan mengguna pakai Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Kita teruskan lagi dengan kesan pengelakan cukai bagi cukai barang dan jualan. Pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan adalah Kastam Diraja Malaysia. Kita lihat yang pertama, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, di mana hukuman untuk kesalahan yang pertama boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amaun cukai jualan dan dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Kemudian kesalahan kedua dan berikutnya boleh didenda 20 kali ganda sehingga 40 kali ganda amaun cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Hukuman ini mengguna pakai Akta Cukai Jualan 2018 kurungan Akta 806 Seksyen 86 kurungan 1 dan 86 kurungan 2. Pengelakan cukai yang seterusnya adalah amaun cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Hukumannya adalah boleh didenda RM50,000 sehingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Dan hukuman ini mengguna pakai Akta Cukai Jualan 2018 Akta 806 Seksyen 86 kurungan 3. Seterusnya, pengelakan cukai yang ketiga adalah
pihak yang membantu dalam penyediaan penyerta cukai yang kurang benar, di mana hukumannya adalah boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan hukuman ini menggunakan pakai Akta Cukai Jualan 2018, Kurungan Akta 806, Seksyen 86, (4). Dan yang terakhir di sini adalah hukuman sama digariskan dalam Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta 807, Seksyen 71. Jadi, itu saja untuk video kita pada kali ini. Bagi menguji pemahaman kamu, mulalah menjawab latihan diri 4.1b muka surat 103 buku teks. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.